dan mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfarijuhu bihil kurab wa tu'da bihil hawaij wa tunadu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamami wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi. Bismillahi fatahna wa billahi ikhtadamna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan hadzal waba khususan waba coronavirus COVID-19 wa qina syarra wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala'i bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan hadzal waba khususan waba coronavirus COVID-19 wa qina syarra wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala'i bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan hadzal waba khususan waba coronavirus COVID-19 wa qina syarra wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala'i bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Selasa 29 Muharram 1443 Hijrah bersamaan dengan 7 September 2021 Masihi. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 92 tahun yang merupakan kes 3273. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 103 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 3,567 orang. Pada hari ini terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 54 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3274 yang mengandungi 12 kes dan kluster 3381 yang mengandungi 5 kes. Kedua-dua kluster baru ini mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 28 tambahan kes-kes baru pada 9 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatatkan pada hari ini. 3 kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila pada 25 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI 684. Sementara itu, 58 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 187 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 129 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan bagi hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,058 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,489 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation, manakala 2 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan alang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,876 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 256,686
37 ujian. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan melindungi negara Brunei Darussalam dan kesemua rakyat dan penduduknya dari segala merbahaya, bala penjana dan penyakit-penyakit berjangkit, khususnya penyakit COVID-19. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan www.mh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh diseluruhkan ke talian Nasihat Kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada ashel@mh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Merujuk kepada siaran akhbar Kementerian Kewangan dan Ekonomi berkenaan dengan pengaktifan semula COVID-19 Relief Fund pada 11 hari bulan Ogos 2021 yang lalu, sukacita mengungsikan bahawa jumlah terkumpul setakat 3.45 petang adalah sebanyak 2,176,801 ringgit dan 31 sen. Sehubungan dengan itu, sukacita memaklumkan bahawa satu lagi akaun COVID-19 Relief Fund telah dibuka dengan Bank Baiduri untuk memberikan option kepada orang ramai dan syarikat-syarikat di negara ini membuat sumbangan secara sukarela selain dari akaun COVID-19 Relief Fund yang telah dibuka dengan Bank Islam Brunei Darussalam. Dalam membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan bolehlah dibuat melalui pemindahan terus secara online ke dalam akaun Bank Baiduri seperti berikut. Bermula pada hari ini 7 hari bulan September 2021, nombor akaun COVID-19 Relief Fund, jenis akaun current account, nombor akaun 00 135 554 583 95. Bagi memastikan sumbangan tersebut digunakan selaras dengan pertumbuhannya, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perbendaharaan akan mengawal dan mengeluarkan dana tersebut setelah mendapat kebenaran dari saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi 2 dan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yang Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syiar dari Pelita Brunei ingin mengajukan soalan buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang pertama, Datuk, dalam sidang media ada menyatakan mengenai kluster yang hanya menggunakan kluster nombor. Dalam hal ini, untuk menyampaikan persoalan daripada orang ramai mengenainya, sebagai langkah berjaga-jaga, bolehkah sekiranya dijelaskan trend-trend kluster nombor berkenaan seperti jika ia dari satu kawasan, satu kampung atau lain-lain? Di pohon pencerahan, Yang Berhormat Datuk. Okey. Ya, macam yang saya sebutkan tadi lah, macam hari ini ada kluster 2 baru, kluster 3274 atau maksudnya macam itulah. So ni nombor ni nombor orang yang kena jangkiti COVID-19 lah, positif. Tetapi ia indah berkaitan dengan tempat-tempat awam. Jadi maksudnya orang di rumah lah. Okay. So kalau orang di rumah tu we just bagi nombor lah.
Sebab kalau ya 2-3 orang di satu kampung, payah game bagi tu kampung A1 orang kampung A2. So it's easier just to give the number lah. Basically dorang ni walaupun ada 12 kes, itu kontak-kontaknya lah, macam anak beranaknya atau social kontaknya yang berkaitan dengan kes itu. So di sini anda perlu, saya rasa, untuk beritahu nama kampung-kampung ya. Kalau bis kita mau tahu di mana tempat-tempat kurang lebih lah dorang ni tinggal atau keberadaannya, ataupun di mana ada kes positif, dalam Bro Health tu ada map tu. You can find yourself there di sana. Terima kasih Datuk. Soalan kedua Datuk, mengenai aplikasi Bro Health yang masa ni selalu digunakan lah untuk membantu contact tracing. Dalam menyampaikan pesanan orang ramai, adakah perancangan pihak kementerian untuk memuat naik gambar pemegang akaun Bro Health agar tidak berlaku kes kongsi sama atau meminjam akaun Bro Health orang lain dalam kalangan individu dan keluarga untuk membolehkan pemegang kod merah, ungu dan lainnya keluar rumah dan berjalan-jalan? Mohon pencerahannya Yang Muhammad Datuk. Ya, terima kasih. Ini adalah satu cadangan yang baiklah untuk memastikan yang Bro Health-nya tu ia punya kan Yes. Ya, so ada juga didapatilah orang di flashnya saja. Tapi orang lain punya di screenshotnya. So insyaAllah I think mungkin dibagi gambar ke next time. So akan diusahakan macam mana lagi untuk to ensure orang dah meng-screenshot saja dan gambarnya tunjukkan. So sebab masa ni kalau mau tahu, macam polis kalau ia membuat rondaan, dia melihat dan orang boleh minta IC atau pengenalan ID lah untuk pengesahan. Okey, terima kasih Yang Muhammad Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Nakidin dari Radio Television Brunei. Juga ini soalan yang ingin diajukan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk, bagi individu-individu yang pernah dijangkiti COVID-19 semasa gelombang yang pertama, adakah mereka ni juga boleh dijangkiti semula? Sebagai contoh saja, dijangkiti varian Delta, dan adakah kes sedemikian pernah direkodkan semasa gelombang kedua ni? Jika ya, apakah kesan terhadap mereka lebih membimbangkan, Yang Berhormat? Okey, terima kasih. In teori lah, kalau dulu tahun lepas dia kena jangkiti, tapi kalau ada masa ni varian, Delta varian, there's a chance dia boleh dijangkiti lagi tu. Sebab ni virus yang slightly berbeza. Walaupun orang the main badan is sama, nyata ni ikongnya lain, but it can happen because pernah terjadi di luar negeri di mana ia sudah dijangkiti dulu, tapi when there's another variant, he got infected but although the symptom is not that bad lah. Okay, ia macam bervaksin pulang je sudah tu kalau it's not too long lah, because diorang ni ada natural antibody, and seperti saya terangkan dulu tanya punya imun ada dua antibody, satu cellular response T cell-nya tu. So most of the T cell will remember the virus. So apa yang di share with in the scientific world so far, yang kali kedua ni they're not bad lah. Dia punya gejalanya. Ya. Baik, ini soalan terkait juga. Ini terdapat kebimbangan daripada orang ramai, yang mana apakah sumber makanan mentah yang disediakan oleh individu yang positif, Yang Berhormat, boleh menyumbang kepada penularan wabak COVID-19? Macam mana maksudnya tak? Contoh saja, sumber makanan mentah yang disediakan oleh mungkin saja pekerja-pekerja yang sebenarnya mereka ni positif. Jadi apakah dari sana juga boleh menyumbang kepada penularan wabak COVID? Sebelum, especially tahun lepas lah, ada even WHO mengeluarkan kerisauan mengenai dengan packaging-packagingan di mana kalau orang tu misalan dah memakai mask dia batuk, the droplets arahan tu kan,
there's a theory that it could transmit from there lah. Tapi setakat ni there's no strong evidence to suggest that. So now the link is very weak. Walau bagaimanapun untuk tani berawas-awas bisa jadi dibersihkan lah. Tapi scientifically the link is very weak lah. There's no strong evidence yang orang kena jangkiti sudah boleh merebakkan jangkitannya melalui packaging lah, packaging makanan atau dan sebagainya. So that's why now packaging we don't quarantine much anymore, because although teorinya it can happen, but in real world there is no strong evidence to suggest that it can happen. Terima kasih Muhammad Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Rana Iskandar from Rana Adidas. Satu soalan diajukan kepada yang berhormat Menteri Kesihatan. Ini mengenai dengan vaccination. Terdapat senario di mana dos kedua dijadualkan semula ke tarikh yang lebih awal. Walau bagaimanapun ini mungkin sukar bagi mereka yang bekerja offshore, di mana mereka telah membuat tampahan yang sesuai sebelumnya. Apa-apa pilihan untuk mereka yang terjejas? Terima kasih. Okay, so kalau ini terjadi kepada orang offshore, so you should click decline lah or cancel, dan menghubungi pihak BSP melalui especially Penaga lah. Penaga Health Center now durang mengendalikan vaksin Nadija untuk pekerja-pekerja BSP dan yang syarikat-syarikat di bawahnya. So you can make the arrangement with Penaga. Ya, terima kasih Yang Berhormat. This is James from Morning Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. My question is for the Minister of Health. With the ongoing current COVID-19 outbreak, numerous business establishments are not allowing members of the public who have yellow code Brew Health to enter their premise. This has frustrated individuals who have yellow Brew Health code. Can Datuk share with us, is this necessary to impose such measure? Okay, I think pihak awam terutama pengusaha-pengusaha syarikat lah kena faham lah apa kuningan ni sebenarnya. Kuningan ni basically orang yang mempunyai risiko dijangkiti untuk COVID lebih tinggi. Maksudnya ada orang non-communicable disease lah, macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung dan sebagainya lah. So dorang ni akan andang kuning. Kuning itu basically untuk mengingatkan orang itu that you are at risk kalau keluar, so jangan jalan-jalan. But this person will not infect kadai lah. I mean, they should be allowed to masuk kadai pulang. Ia bukan yang membahaya, bukan dia bagas positif or currently positif juga. So it's more like a reminder untuk orang punya Brew Health atau ia ni orang yang berisiko. Jadi kalau boleh ia yang keluar kalau bila perlu benar saja. So itu maksudnya pulang. So pihak syarikat sepatutnya tidak pulang menghalang orang berkod kuningan ni, tapi itu mungkin kurang kefahaman lah mengenai apa maksud kod kuningan ni. So kalau anda faham, orang boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan. Di sana ada menerangkan lebih lanjut lah. My next question is, a parent of student heading overseas for study has expressed their concern of their children getting vaccinated with Sinopharm, as some countries do not recognize Sinopharm vaccine. Can Datuk elaborate on this? Okay, I think any vaksin yang telah diiktiraf oleh Pertubuhan Dunia WHO sepatutnya diiktiraf oleh semua negara lah.
Kayaknya ada negara yang membuat undang-undangnya sendirilah kan. Tapi untuk di negara UK yang dah menghalang pulang. Ganya kalau ada kadang-kala bis kita perlu kuarantin lah, kalau macam se-flight itu ada orang positif, to be on the safe side they quarantine you. So but durang dah menghalang anak bis kita ke negerinya lah. So jadi itu ganya itu hak negeri masing-masing lah. Tani dah dapat nanulah. Masa itu orang punya apa ni orang keputusan negeri masing-masing lah. Tapi yang apa namanya yang dinyatakan tadi, WHO sudah mengiktiraf mana-mana vaksin. So and access to vaccine also difficult. Sepatutnya negara mana sajalah should mengiktiraf mana-mana yang telah disenaraikan oleh pertubuhan kesihatan sedunia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. My next question is for Yang Berhormat Datuk Mr. Prime Minister Office and Second Minister of Finance Economy. As we understand, the Swash Bridge was open for 24 hours. Is Datuk also worried about smuggling activities, the irresponsible people using the bridge to smuggle in illegal things to Brunei? Illegal things like smuggling activities through the bridge. Is Datuk also concerned about smuggling through the bridge, because it's open 24 hours now? I think smuggling can happen any time, not necessarily because we extend it through the night. Of course, there is always concern. I explained yesterday that the bridge is controlled. There is a team they look after the usage of the bridge, and so it's being monitored 24 hours with CCTV and so on. So of course, if there's any suspicious activities, they are able to react to that, even if it is during night time. So we have done, even during the day before this, before we open 24 hours, we have seen cases, and we have caught cases of people trying to smuggle and so on. So yes, it is it's easier that people use the bridge as opposed to use the river or water, but we are monitoring the activities, and so yeah, it's monitored 24 hours. Thank you. Thank you, Muhammad. Selamat petang Yang Berhormat Ibu Menteri, saya Analisa dari Bruneian. Soalan pertama diajukan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, adakah ada pernah berlaku atau dilaporkan yang mana walaupun SOP atau langkah-langkah keselamatan sudah dipatuhi, seperti memakai suku muka, penjarakan sosial sebagai contoh, namun ada juga jangkitan tetap berlaku, terutama di tempat-tempat awam seperti kedai? I think the question is kalau tadi makai macam mask sudah ni and then mengikuti langkah-langkah and tekan juga. Yes. Takdir namanya tu. It can happen. Can happen, okay. And that's why jangan berjalan kalau anda perlu. We do our best to makai SOP, mask, hand sanitizer dan sebagainya, because even in frontliners, it can happen to them despite makai PPE and things like that. So that's why the message of Teranah di Rumah tu is the main thing lah. Jadi apa yang tadi sarankan itu perlu dianulah, dipatuhi lah, ataupun it's our effort lah sebagai usaha untuk mencegahan ni. Well, sometimes it can happen juga. So
And ni macam all this context ni, some of them do they pakai mask apa dan sebagainya, still kena juga. So we have to be orang vigilant and yang penting teranah lah. Itu saja. Okay. Soalan seterusnya diajukan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk, adakah ada perancangan kerajaan untuk menetapkan beberapa peraturan kepada perniagaan tertentu seperti jumlah pekerja yang on duty, berpandukan kapasiti sebenar dan ruang kedai, atau meminimalkan shift waktu kerja, waktu operasi kedai masing-masing? Perkara ini dibangkitkan apabila melihat bahawa ada kluster yang terdiri daripada kedai-kedai ataupun premis-premis perniagaan. Okey, ini memang tertakluk kepada ruang kedai itulah tu. So kalau kedai sempit, tertakluk juga kepada sama ada orang bekerja ini dari satu keluarga. Jadi kalau dari satu keluarga memang dari rumah sudah bersama-sama lah tu. Jadi sudah sampai kedai nas mestinya ada jarakan macam biasa lah tu. So tapi kalau ia pekerja dari 2-3 tempat, mengkali itulah yang penting perlulah dirang atau ada physical distancing lah supaya mengelakkan spread of virus lah. Tapi ini tetap payah perangkan kita ni bagi satu polisi berapa square feet, berapa orang dan sebagainya. Itu tetap kepada individu punya operation ada pandai-pandai dirang itulah memastikan ada physical distancing atau jadi shift ataupun kalau sudah dirang bersama-sama, walaupun shift atau dikurangkan dari 8 jam ke 6 jam pun probably won't make much of a difference. I don't know Menteri Kesihatan punya pandangan on this issue. I think if you're together for 6 hours or 8 hours, I don't think there's much of a difference lah. Itulah makali yang penting kita ni pandai-pandai lah mengaturkan it's always advised lah. Kadang-kadang pakai mask and all this. So berapa kali sudah dikongsikan dengan orang ramai. Itulah patutnya di maintain. And then when we serve the customer dan sebagainya pun sama juga tu. And then masa ni kita ni lihat di kedai-kedai ada dirang dihadkan berapa jumlah orang masuk kedai dan sebagainya. So itulah pun satu langkah untuk mengurangkan. Yang itu pulang lagi penting kita ni adalah observe lah orang, especially customer coming in and out itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.